bagi sikit pencerahan motivasi lah. Kalau kita lihat sejarah, mereka-mereka yang mencipta sejarah kejayaan yang hebat-hebat ni, biasanya dia akan berfikir, bertindak di luar kotak, di luar kebiasaan. Okay, aku sebutkan 3 contoh yang manusia yang hebat yang mencipta sejarah. Yang pertama sekali, Al-Fatih, Sultan Al-Fatih, umur 21 tahun, selama 700 lebih kurang 56 tahun, khalifah-khalifah Islam, panglima-panglima Islam nak kuasai Byzantine tu, tak dapat tau. Rom Timur tu, tak dapat. Tapi atas kepimpinan seorang anak muda, Sultan Muhammad Al-Fatih ni, dia berjaya menakluki Byzantine. Apa tindakan luar biasa yang dibuat? Dia gerakkan kapal-kapal dia dekat daratan, melintasi jabal, melintasi bukit atau gunung tau, yang panjang dia lebih kurang 6 km. Boleh imagine ke? Kapal ataupun bot ni biasa dekat laut, ini dia gerakkan kat darat. Okey, di atas tindakan dia luar biasa itu, yang tak sama pemikiran orang biasa, akhirnya Sultan Al-Fatih dapat menguasai Byzantine. Itu satu. Yang kedua, hebat juga panglima Islam yang berjaya menguasai, menakluki Spain ataupun Spanyol. Kerajaan Spanyol dapat diruntuhkan ataupun ditawan oleh Tariq bin Ziyad. Apa tindakan luar biasa Tariq bin Ziyad? Kapal dibakarnya, diturunkan semua isi dalam, lepas tu dia bakar. Dia bagi tahu tentera dia, sekarang kita berada di bumi Andalusia ataupun Spain. Kita ada 2 pilihan je, sama ada kita menang atau kita syahid. Kau nak lari dah tak boleh, kapal aku bakar. Jadi 12,000 tentera tu akhirnya berjaya menakluki Andalusia atau Spain selama 850 tahun tau. Kerajaan Islam tertegak di Europe. Itu yang kedua. Okay. Yang ketiga, tindakan luar biasa juga, di luar jangkaan. Nama dia Hannibal. Hannibal ni, dia seorang panglima perang yang berasal, kalau tak silap, daripada Tunisia, Afrika. Dia sangat benci dengan kerajaan Rom. Rom masa tu zalim. Sebab Rom ni, dia masa tu dia menganggap bangsa lain ialah hamba. Bangsa Rom ni bangsa bangsawan. Jadi tentera Rom ni memang kalau dulu orang fikir mustahil untuk dikalahkan, sebab dia satu kuasa besar yang sangat kuat. Tetapi Hannibal ni, dia bawa 50,000 tentera dia untuk berhadapan dengan tentera Rom masa itu dekat juta tau. Tetapi dia masuk mengikut Spain, dia tawan sebahagian Spain sampai ke France. Lepas tu dia buat tindakan yang luar biasa yang tak boleh dibayangkan ataupun dibaca oleh pihak Rom. Dia merentasi banjaran Alps, Gunung Alps tu. Dia bawa 50,000 tentera, 7,000 tak silap mati. Okey, ini idea gila dia. Dan akhirnya dia sampai dalam masa yang singkat, shortcut ke bumi Itali. Dan di Itali Rom ni hantar banyak tentera-tentera untuk kalahkan dia. Walaupun kuantiti tentera tu banyak, semuanya tewas di tangan Hannibal. Jadi motif story tu yang aku nak sampaikan malam ni ialah, kalau kita nak berjaya kali ini, ini peluang yang terbaik untuk korang semua. Peluang terbaik ni, apa dia ni? Gula U ni. Ini masa yang terbaik. Okey, gula U. Kalau korang boleh melaksanakan misi yang aku bagi tahu tadi, minimum 200 rumah. Dan macam Datuk Don bagi tahu, kalau betul nak berjaya, why not 1,000? Setiap orang boleh 1,000 rumah. 1,000 orang buat, 1 juta deliver masuk ke rumah-rumah. Dan diorang test gula U ini sebenarnya sama dengan rasa gula pasir. Aku tak syar lagi, korang boleh win, korang boleh sukses. Boleh faham tak? Boleh. Tinggalnya kita kena solid.
Kita kena bersatu hati. Kita kena padu. Yes. Banyak dalam perkara-perkara tertentu kadang-kadang kita tak bersependapat. Okey, contohnya ada yang kata seharusnya begini, ada seharusnya begini, idea dia begini, kenapa tak macam ni dan sebagainya. Di dalam perbincangan, di dalam memberi pendapat, itu dibenarkan, itu dibolehkan, itu diraikan. Tetapi satu gerombolan tim ataupun tentera kalau dia nak menang, idea itu sama ada diterima atau ditolak, keputusan yang diputuskan oleh generalnya, oleh leader dia, oleh ketua dia, mesti didukung, dipegang oleh semua orang. Jadi sekarang ini kita buat keputusan untuk deliver paling kurang korang semua mesti 200 rumah sampel itu korang hantar. Macam mana cara dia? Kau kena tanya diri sendiri. Okay, kena berfikir seperti seorang komando. Komando ni, kenapa dinamakan komando? Bukan pasal badan dia sasa, kau tahu? Ramai orang badan sasa, tapi penakut, pengecut, jiwa kecil. Kadang-kadang kecil je, tapi dia komando. Jiwa dia besar. Okay, mind, heart dia bersatu. Kuat. Solid. Komando adalah command and do. Maksud dia, apa yang diarahkan oleh general dia, oleh ketua dia, dia akan deliver. Command and do. Jadi kita sebagai satu tim di Biorich, kalau kau nak berjaya kali ini, dengar betul-betul, pastikan setiap orang, kau dan kau punya tim beli sampel ni minimum 200, hantar ke setiap rumah keluarga kita, rakan kita, jiran-jiran kita, tanpa kecuali. Kau hantar je, kau hantar je, kau hantar je. Jangan langsung berfikir negatif. Alah, ini pandemik, nanti orang halau, ini tu begini. Mampu lah tu semua. Bisikan tu semua kau tepis. Okay, sebab ini ada pepatah mengatakan, kalau tidak ada musuh daripada dalam diri kita, okey, insya-Allah kita tidak akan kalah. Dalam ketenteraan pun sama Kalau tidak ada musuh dalam selimut, dalam tim itu, maka tim itu tidak boleh dikalahkan. Dalam diri kita ni pun sama. Kalau tidak ada benda-benda yang negatif yang dapat mengalahkan diri kita, dan kita dapat mengalahkan di conscious mind, subconscious mind dan seluruh diri kita ini, benda-benda itu semua kita dapat kalahkan, kita dapat satukan. Conscious, subconscious, unconscious kita dapat satukan. Apa yang kau nak, insya-Allah kau akan laksanakan. Sebab apa? Tidak ada yang menentang dalam diri kau. Sebab kau dah jadi raja, dah dapat menguasai diri sendiri. Conscious mind cakap okey, subconscious mind cakap okey, unconscious mind pun cakap okey. Okey lah. Jadi untuk kita jayakan BC ni, 1 juta sampel tembus ke setiap rumah di Malaysia ni, penentu dia ialah korang semua. Dan modul ini, idea ini untuk jayakan korang. Korang yang nak berjaya, koranglah yang kena ambil tanggungjawab. Koranglah yang kena ambil cabaran ni. Bila lagi nak berjaya? Bila lagi? Sekarang. Sekarang kita ada peluang terbaik.